Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Dayangku Kamalia, Pinggiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan mengenai perlunya SPA dan JPA meneliti secara bersepadu mengenai cara-cara pengambilan pekerja yang kurang cekap dan kurang adil. Pada keberangkatan tidak berjadual ke SPA dan JPA, ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengingatkan bahawa adalah satu penganiayaan jika membiarkan tata cara soalan tidak diselaraskan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA dan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Semasa keberangkatan tersebut, ke bawah Duli Maha Mulia bertitah menzahirkan keprihatinan baginda dalam beberapa perkara bersangkut paut rungutan orang ramai tentang cara-cara pengambilan pekerja yang dikatakan kurang cekap berikutan kelembatan dalam proses permohonan-permohonan jawatan serta kurang adil berhubung temuduga dan ujian bertulis yang dilihat banyak kelemahan. Justru baginda menegaskan SPA dan JPA perlu meneliti perkara tersebut secara bersepadu. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula bertitah menggariskan SPA dan JPA merupakan dua badan yang bertanggungjawab untuk membekalkan tenaga kerja perkhidmatan awam yang berkelayakan menurut keperluan negara, termasuk juga berperanan untuk menyembahkan perkara-perkara yang berhubung kait dengan lantikan, pertukaran, kenaikan pangkat, pemecatan dan tindakan tata tertib bagi pegawai-pegawai kerajaan berdasarkan perintah-perintah am, peraturan-peraturan dan surat-surat keliling kerajaan. Titah baginda satu perkara yang sama-sama terbeban kepada SPA dan JPA ialah mengenai rungutan orang ramai tentang cara-cara pengambilan pekerja yang dikatakan kurang cekap dan bahkan kurang adil. Mengapa dikatakan kurang cekap ialah kerana berlakunya kelambatan dalam proses permohonan jawatan. Sementara dikatakan kurang adil pula ialah berhubung dengan perkara-perkara temuduga dan ujian bertulis. Dilihat sebagai banyak kelemahannya. Di antara contoh kelemahan itu boleh dilihat apabila ratusan permohonan dipanggil untuk ditemuduga dan diuji yang terdiri daripada kalangan orang awam, para graduan yang baru lulus dan juga termasuk pegawai atau kaki tangan yang sedang berkhidmat dengan kerajaan. Dari contoh kelemahan itu, titah baginda muncul spekulasi bahawa jawatan yang sedang disasar untuk diisi itu sudah pun ada calon yang terpilih. Ini jika jawatan itu misalnya untuk jabatan tanah dengan para calon yang bersaing terdiri daripada orang awam, para graduan yang baru lulus dan termasuk juga calon yang sedang berkhidmat dengan kerajaan di jabatan tanah. Semasa ujian bertulis diadakan, antara soalan ialah mengenai
undang-undang yang berkaitan dengan tanah. Maka dari sini boleh dibayangkan, bagi pemohon yang baru saja tamat pengajian, apakah yang mereka itu boleh tahu mengenai undang-undang tanah? Adakah mereka belajar di universiti mengenai tanah dan secara khusus mengenai undang-undang tanah di Brunei? Adakah mereka belajar semua ini yang akan membolehkan mereka dapat menjawab soalan? Secara logiknya, tentu saja calon yang sedang berkhidmat di jabatan tanahlah yang akan jadi calon pilihan untuk lulus. Sementara yang lain-lain hanya akan menggigit jari sahaja, walaupun kiranya mereka mempunyai kelulusan akademik yang lebih tinggi. Inilah senario yang tidak boleh diabaikan untuk diteliti secara bersepadu oleh SPA dan JPA. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah mengingatkan bahawa adalah satu penganiayaan jika membiarkan tata cara soalan tidak diselaraskan. Pada hemat beta, tata cara dalam perkara soalan tidaklah patut statik atau tidak pernah berubah, tetapi elok dari masa ke semasa diselaraskan atau disesuaikan dengan jenis-jenis jawatan yang dilamar. Misalnya, kalau jawatan itu jawatan guru, maka mestilah soalannya mengenai keguruan. Kalau jawatan imam, mestilah soalannya mengenai dengan tugas-tugas imam. Kalau jawatan pendakwah, mestilah mengenai dakwah dan tugas-tugas dai dan seumpamanya. Jika ini ada, maka barulah soalan-soalan itu dapat dianggap relevan dan adil. Sebaliknya, membiarkan tata cara soalan tidak diselaraskan adalah satu penganiayaan. Titah baginda juga menyentuh mengenai sistem tapisan senarai calon. Selain itu, sistem tapisan senarai calon yang berdasarkan kriteria juga perlu diteliti. Kerana sudah pun berlaku, jika kelulusan seseorang itu dianggap tidak menepati kriteria, maka permohonannya akan terus sahaja ditolak sebagai tidak diakui oleh sistem. Misalnya, jawatan yang diiklankan ialah untuk Kementerian Keuangan. Terdapat antara calon pemohon ialah orang yang berkelulusan agama. Lalu kelulusan ini dinilai sebagai tidak menepati kriteria kerana menganggap orang agama hanya layak untuk jadi guru atau jadi imam sahaja. Maka permohonan ini pun ditolak begitu saja. Padahal, tetahu beta, dalam ilmu Islam ada satu bab namanya bab muamalat yang meliputi semua bidang mengenai ekonomi. Baginda juga bertitah kemampuan calon-calon berkelulusan agama perlu dilihat dengan kacamata ilmu, bukan dengan sukat-sukat lapuk. Terdapat bukti kuat bahawa penyandang-penyandang kelulusan agama juga dilihat mampu untuk melaksanakan peranan berkaitan dengan keuangan atau ekonomi seperti berlaku pada masa ini. Agensi-agensi keuangan yang terdiri daripada bank, takaful, perbadanan taib
dan Brunei Darussalam Central Bank BDCB telah melantik beberapa pegawai yang berkelulusan agama sebagai pengerusi badan-badan penasihat syariah dan ahli kepada badan-badan tersebut. Malah mereka juga kerap diminta oleh bank dan perbadanan taib untuk menghadiri masyuarat-masyuarat atau persidangan-persidangan sama ada di dalam maupun di luar negara mengenai hal ehwal perbankan dan seumpamanya. Berdasarkan fakta ini, tidaklah menolak mentah-mentah calon-calon yang berkelulusan agama sebagai tidak menepati kriteria masih boleh dipertikaikan. Maka oleh itu adalah menjadi tanggungjawab SPA dan GPA untuk melihat perkara ini dengan kacamata ilmu, bukan dengan sukat-sukat lapuk berdasarkan anggapan dan sangkaan semata-mata. Turut dibangkitkan oleh baginda ialah proses penggantian setelah penjawat awam menamatkan perkhidmatan. Beta ingin mengemukakan beberapa pertanyaan sambil mengambil maklum bahawa masih banyak lagi jawatan-jawatan kosong di kementerian-kementerian. Maka di sini beta ingin mengetahui berapa banyakkah jumlah jawatan kosong di kementerian-kementerian setakat ini dan berapa peratus yang telah diisikan. 2. Sejauh manakah peranan dan inisiatif SPA dalam memberikan nasihat kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk menangani masalah pencari kerja yang kian meningkat, terutama di kalangan para graduan. Pengiklanan bagi pengambilan pegawai-pegawai dan kaki tangan baru biasanya hanya dibuat setelah pemagang asal jawatan penamatan perkhidmatan. Tidakkah perlu untuk difikirkan oleh SPA dan GPA bagi mencuba kaedah yang lebih baik proses penggantian ini? Seperti misalnya dibuat lebih awal sebelum perkhidmatan berakhir untuk menjimatkan masa dan jawatan pula tidak akan lama tergantung kosong. Beta ingin mendapat penjelasan mengenainya. Juga disentuh dalam titah baginda prosedur kenaikan pangkat. Terdapat laporan mengenai kenaikan pangkat jawatan pegawai kanan yang tidak mengikut prosedur kenaikan pangkat yang sepatutnya. Ada laporan mengenai pegawai yang masih dalam siasatan pihak tertentu tetapi telah dinaikkan pangkat. Mengapakah ini boleh berlaku? Mengenai proses pengambilan penjawat-penjawat awam yang dikatakan terlalu lama, mengapakah sistem ujian komputer PSC CAMS yang digunakan pada masa ini tidak dapat mengatasi masalah kelambatan tersebut? Pada keberangkatan tidak berjadual ke Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA dan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA di Berakas pagi tadi, ke bawah Duli Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninjau beberapa bahagian di pejabat dan jabatan berkenaan. Ke bawah Duli Mahamulia mula-mula berangkat melawat pejabat SPA di Berakas. Pension should be kenapa? Jadi kalau orang pension isi terus daripada menunggu tuan pension
Pasal apa ni? Take months. You have to give all orang untuk pension. Sudah siapa kan mengganti? Mesti diiklankan awal. Tunggu sudah orang berpension baru kan iklan. I think 1 year baru berisi. Pegawai Malaysia Jabatan dia. Kerja di mana? Untuk hari ini. Material. Dia temu juga ni. Beri maupun habis sudah. Selesai sudah. Belum lagi, baru calon keempat ni. Dah masuk calon keempat. Ada lagi kan? Ada lagi sampai petang. Ini kapan Dewan Komisi? Ujian-ujian yang dijalankan dan melaksanakan itu. Berapa orang bekerja ni? Ini ada 30. dan unit kemudukan ada 11. Dia temu juga ni. Kemudukan Sekali 30 orang. Patik setiap saat Selesai. Gawan. I-ready. Ambil ikut program I-ready. Sementara kayaknya. 18 bulan. 18 bulan. Betul? Dekat mencari kerja. Kalau belum ada apa yang tetap. If you okay for that. If you okay for that. Baru lekat, baru cepat. Jadi dia surat mesti manis. Tempat-tempat surat bersama kami. This is the cabinet for what? Jangan itu surat bersama. Yang ini yang baru yang lama di sini. Kenapa ditampur? Sebelumnya untuk kami yang menunggu ini juga. Baikkan. Anik jadi anik. Biarkan dan disampaikan. Bawah Dulia Maha Mulia meneruskan keberangkatan ke JPA di Jalan Kumbang Pasang. Ini taman juga. Elok, kalau umum mesti dia disediakannya oleh kita. Looks very empty. Baru di mana? Yang baru ini, there's a big fun here. There's only five people. JPA terus menerajui usaha-usaha untuk menerapkan sikap dan nilai positif bagi semua warga perkhidmatan awam. Ini bagian apa? Persaraan. Supaya proses persaraan region itu dapat dimudahkan, dipercepatkan proses aliran kekayaan. Ini pengamatan. Di mana mengandalkan? Dia biasanya disebut menggunakan terakhir, kemudian tapi mengandalkan campaign nanti ke kebandaran ke kewangan akan. Unit bagian perkhidmatan personal. Semua kerja sini. Pengambilan kontrak. Bagian pengambilan Penempatan. Ya, kami ini di tingkatan. Already? Yes. And you're supposed to be finished? December. Today? I hope that if the company will see a position here, I hope to see. Okay.
Katanya kerja prosesnya terpaksa melalui SPA gitu. Orang kerja Ini 17 orang, 2 apartmen. di sini memproses. Di sini memproses dan make sure Dalam proses. proses development. Anda lama ya untuk memastikan saja yang orang asing memenuhi kriteria. Once memenuhi kriteria, dimasukkan terus ke dalam pool leadership. Beberapa isu yang menjadi keprihatinan bersama disentuh semasa kunjungan hormat Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy kepada Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Laila, Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Semasa kunjungan tersebut, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara juga menzahirkan rasa simpati dan mengucapkan takziah berikutan bencana gempa bumi yang berlaku di Turkiye baru-baru ini. Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara dalam kenyataannya juga yakin bahawa rakyat Turkiye akan dapat mengharungi keadaan yang sukar tersebut dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Dalam pada itu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara ini turut merakamkan rasa terima kasih atas perasaan simpati yang dizahirkan oleh rakyat negara Brunei Darussalam dan di atas doa-doa yang dihulurkan bagi mangsa yang terbabit dalam bencana tersebut. Negara Brunei Darussalam dan Republik Turkiye mempunyai hubungan kerjasama yang erat dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan, pelancongan, pendidikan, kebudayaan, kesukanan dan keselamatan. Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara juga menerima kunjungan hormat daripada Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Amber Dickey. Semasa kunjungan, kedua-dua belah pihak juga bertukar-tukar pandangan dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan pembangunan negara, serta berharap hubungan di antara kedua buah negara akan sentiasa berkembang dan dapat diperkukuhkan lagi melalui kerjasama dalam bidang-bidang yang sedia ada dan yang akan datang. Juga hadir dalam kunjungan hormat di bangunan Dewan Majlis, Jabatan Majlis Mesyuarat itu, yang dimulakan Pihin Orang Kaya Pekerjaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Isu etika dan standard profesional dalam profesyen guaman antara yang ditekankan oleh Yang Amat Arif, Datuk Seri Paduka Stephen Chong, Ketua Hakim Mahkamah Besar semasa upacara pembukaan Tahun Perundangan 2023 pagi tadi. Yang Amat Arif berkata menurut data yang diberikan oleh Persatuan Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, terdapat 23 aduan yang didengar oleh Jawatan Kuasa Siasatan dari tahun 2018 hingga 2022, dengan 3 daripadanya disiasat oleh Jawatan Kuasa Tata Tertib. Upacara berlangsung di Mahkamah Besar Bandar Seri Begawan. The court will not hesitate to take firm action when necessary to uphold public confidence in the administration of justice and in the integrity of the legal profession, in order to protect the public who are dependent on the services of solicitors and to deter any misconduct in the profession. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara, dalam ucapannya pula menyentuh mengenai kesungguhan Jabatan Peguam Negara untuk memupuk kerjasama yang lebih erat dengan institusi-institusi kerajaan dalam memberi panduan mengenai penggubalan dasar termasuk penguatkuasaan kuasa dan tugas berkanun. Upacara tradisi pembukaan Tahun Perundangan menekankan peranan utama Badan Kehakiman dalam pentadbiran keadilan. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datuk Perdana Menteri Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim,
Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Seri Paduka Haji Sofian bin Haji Sabtu, Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Pembangunan akan meningkatkan lagi usaha-usaha dalam rangka Pelan Strategiknya 2024 hingga 2029. Berucap pada sesi muzakarah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Menteri Pembangunan menjelaskan rangka dasar dan pelan strategik kementerian tersebut yang antaranya meliputi perumahan, perkhidmatan air dan mitigasi banjir. Mengenai perumahan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menjelaskan, sehingga tahun 2022 sebanyak 30,296 rumah telah dibina di bawah skim Perumahan Negara dan skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ. Menurut Menteri Pembangunan, melalui Rancangan Kemajuan Negara ke-11, 2 projek sedang dijalankan iaitu 1,000 unit rumah teres di RPN Kampung Lugu Fasa 2 dan lebih 900 unit rumah teres di RPN Kampung Tanah Jambu Fasa 7A. Muzakarah diharap dapat meningkatkan lagi mutu perkhidmatan dalam penyediaan prasarana yang berkualiti dalam sama-sama merealisasikan Wawasan Brunei 2035 bagi mencapai kualiti kehidupan yang tinggi. Sesi diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Brakas. Salah satu inisiatif di bawah Pelan Tindakan Pusat Sejarah Brunei 2021-2024 selaras dengan Pelan Strategik Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan 2020-2024 adalah pelancaran Pusat Sejarah Brunei sebagai Pusat Kecemerlangan Sejarah dan Kesultanan Brunei. Pelancarannya sesuai dengan usia Pusat Sejarah Brunei yang telah mencapai 4 dekad. Majlis pelancaran pusat berkenaan yang diselajurkan dengan perasmian Bilik Koleksi Sumber Pehen Jawatan Dalam Sri Maharaja Datuk Seri Utama Profesor Kehormat Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al-Sufri berlangsung pagi tadi di Pusat Pengkajian Borneo, Anggrek Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Terdahulu, Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, dalam ucapan alu-aluannya antara lain menjelaskan pencapaian serta perkembangan Pusat Sejarah Brunei melalui pelaksanaan pelbagai usaha penyelidikan, pendokumentasian, penerbitan dan aktiviti program atau projek sejarah selama 41 tahun. Lebih 3,000 koleksi peribadi Pehen Jawatan Dalam Sri Maharaja Datuk Seri Utama Profesor Kehormat Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al-Sufri yang ditempatkan dalam bilik koleksi sumber berkenaan. Ia termasuk buku-buku, manuskrip dan bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan kajian mengenai sejarah kesultanan di negara ini. Penubuhan bilik ini diharap dapat menjadi nilai tambah serta meningkatkan lagi kemudahan dan fasiliti perkhidmatan rujukan dan kajian di Pusat Sejarah Brunei, khususnya sejarah dan Kesultanan Brunei. Masa depan pendidikan tahfiz dan cabaran anggota MABIMS dalam melahirkan generasi hufaz yang tidak terhad dalam bidang agama semata-mata malah melangkaui pelbagai bidang profesional lain dibincangkan semasa International Conference on Professional Hufaz INFAS 2023. Dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Agama Islam JAKIM dengan kerjasama Universiti Tenaga Nasional UNITEN dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB. Persidangan diadakan hari ini di Selangor, Malaysia. Negara Brunei Darussalam yang diwakili oleh Awang Muhammad Ali Sabri bin Haji Yusof, Timbalan Pengetua Pengajian Diploma Aliyah Qiraat, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah
telah berlepas meninggalkan negara petang kemarin bagi menghadiri persidangan tersebut. Persidangan membawa tema perkembangan pendidikan hufaz profesional di Nusantara dan wakil negara akan membentangkan kertas kerja bertajuk memperkasa generasi hufaz di Brunei. Pendaftaran e-arrival card iaitu portal secara dalam talian mula dilaksanakan hari ini 9 Februari bagi warga negara asing yang hendak masuk dan tiba di negara Brunei Darussalam melalui pos-pos kawalan imigresen laut, udara dan darat. E-arrival card adalah bagi mengganti pendaftaran ketibaan atau berlepas menggunakan kertas fizikal sebelum ini yang mana lazimnya dikenali sebagai borang 19. Individu yang membuat perjalanan bagi tujuan transit sahaja tanpa melalui pos kawalan imigresen adalah tidak diperlukan untuk mendaftar e-arrival card. Jika sekiranya individu berkenaan melalui pemeriksaan imigresen, maka pendaftaran e-arrival card adalah perlu dilakukan sebelum masuk ke negara ini. Untuk membuat permohonan, layari sesawang www.imm.gov.bn bagi memulakan proses pendaftaran. Kios pendaftaran e-arrival card juga ada disediakan di pos-pos kawalan bagi kemudahan orang ramai. Walau bagaimanapun, warga negara asing adalah disarankan untuk mengisi e-arrival card lebih awal sebelum tarikh ketibaan ke negara ini bagi memastikan kelancaran proses keluar dan masuk di pos-pos kawalan imigresen. Percubaan penyeludup untuk membawa masuk barang-barang tegahan ke negara ini berjaya dipatahkan oleh pihak penguatkuasa undang-undang di negara ini semasa gerakan operasi sepadu dijalankan pada 3 Februari lalu. Semasa gerakan itu, sebanyak 4,610 karton rokok pelbagai jenis dan 180 botol minuman keras pelbagai jenis berjaya dirampas. Juga dirampas 3 buah perahu beserta enjin yang digunakan untuk membawa barang-barang tegahan. Kesemua barang tegahan yang dirampas dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang untuk tindakan pelupusan. Gerakan operasi itu melibatkan Polis Marin, Pasukan Polis di Raja Brunei dan Markas Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei yang dijalankan di perairan Sungai Brunei tertumpu di kawasan Kampung Bolkiah B dan persekitaran Pulau Brambang. Status harian normal baharu COVID-19. Tiada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 102 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79.1%. Tabung darah Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait memerlukan semua kumpulan darah bagi keperluan pesakit renal. Bantuan orang ramai sangat diharapkan dalam sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah tabung darah hospital berkenaan. Orang ramai yang ingin menderma darah boleh berkunjung terus ke tabung darah Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.45 petang hingga 3.30 petang pada hari-hari bekerja sahaja. Di samping itu, Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal juga akan mengadakan kempen derma darah. Pada Sabtu 11 Februari 2023, kempen akan diadakan di NBT Lexus Showroom Gadong. Kempen bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang merupakan anjuran Kelab Rotary Brunei.